بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جعل أول مراتب الفلاح الخشوع في الصلاة، إعلاما بأن من فقده فهو بمراحل عن الفوز والنجاح الذي هو معنى الفلاح. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصلاة تمكن وتواضع وتضرع، وتضع يديك تقول اللهم اللهم، فمن لم يفعل فهي خلاف. وروي من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وحكي عن مسلم بن يسار أنه كان يصلي في مسجد البصرة فسقط حائط المسجد، ففزع أهل السوق لحدته فما التفت، ولما هنئ بسلامتي عجب وقال: ما شعرت بها. Kita belajar itu masalah khusyuk dalam sembahyang ini wajib. Mula-mula kita belajar perihal sembahyang. Pada itu dia sebut sembahyang jemaah. Dalam sembahyang itu pula ada benda kita panggil sujud. Dan sujud ni mempunyai berupa rukun yang istimewa dalam sembahyang keseluruhannya. Dan hari ni pula sambungan daripada minggu lepas, iaitu mengenai dengan wajib khusyuk. Khusyuk sebagaimana sebut hari itu, iaitu tenang hati. Bila kita sembahyang, kita kena ikhtiar supaya hati kita ni tenang. Tenang maksudnya hak tubik mulut dengan hak duduk dalam hati itu kalau boleh dia jadi selaras, dia jadi setengah. Jangan dia jadi mulut ni lagu lain, dalam hatinya fikir gua lain, kaki tangannya duduk bergaul situ, duduk bergapa sini. Kalau sedang buat juga, kalau panggil sembahyang lagu tu tidak khusyuk. Bila sembahyang tidak ada khusyuk, arti kita tinggal barang wajib saja. Situ duduk. Minggu lepas dia bawa dua ayat Quran yang menunjukkan sembahyang ni wajib khusyuk. Yang pertama ayat wa aqimus salata li dzikri, yang kedua wala takum minal ghafilin. Ayat yang pertamanya saya kata, hendaklah kamu sembahyang untuk ingat aku. Sembahyang ni sengaja aku suruhmu supaya mu boleh ingat aku. Ini arti waktu mu tak sembahyang ni boleh jadi terganggu nak ingat aku. Jika mu buat kerja, duduk di kedai, duduk di dalam pagar, duduk di mana-mana, tu boleh jadi mu lupa aku. Boleh yang demikian supaya mu ni ada ruang masa untuk ingat aku minta mu sembahyang. Karena semaya-semaya ni artinya tak kecek dengan orang, tak makan minum benda, tak tidur, tak berapa, tak ada benda yang kamu kena buat dalam semaya lain pada ingat aku. Jadi bila semaya ni sengaja Tuhan pilih ketika untuk ingat dia, dan tiba-tiba kita dalam semaya pun tak ingat juga kan. Tak ada lah kuih ingat Tuhan ni dalam masa 24 jam mesti duduk. Jadi bila kita semaya, maka satu benda wajib kita mesti ingat ialah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebut juga itu, cara nak suruh mudah kita ingat Tuhan ialah kita reti makna yang kita baca. Kerana sebanyak mana makna bacaan yang kita baca itu semua sekali membawa kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kata dalam Tahawal Bani Amin, kita baca Qul Huwallahu Ahad. Buah ayat sifat Tuhan. Kita baca Izzaz, buah ayat sifat kiamat. Kita baca Al-Haakumut Takatsur. Kita buaya cerita penyakit hati yang namanya lala. Semua sekali baik tema, baik masalah lala hati, baik masalah tauhid, semua sekali membawa hati kita ni balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni pula dia bawa lagi ayat yang menunjukkan khusyuk wajib mati. Kata qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Makna dia sesungguhnya bertuah belah orang mukmin, dia khusyuk dalam sembahyang mereka. Ini makna dari ayat yang berbunyi qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Makna dia sesungguhnya bertuah dalam segala orang mukmin, dia masing-masingnya khusyuk dalam sembahyang masing-masing. Allah Taala beri jaminan bahawa orang mukmin yang jenis ni ialah orang mukmin yang bertuah. Orang mukmin yang berutul. Dan mu nak kau utul sangat, dan mu nak kau bertuah sangat tak? Mari aku rakyat Tuhan kata, belah mana orang butuh? Belah mana orang butuh dan belah mana orang tua? Tuhan kata orang butuh, orang tua ni ialah orang yang bila dia sembahyang, dia khusyuk.
Kalau semaya tak khusyuk, tak nak tilalak bau lah. Tak nak patak apa ni, panggil apa, patak ni. Patak siput berapa. Tak nak patak siput lah, semua tu karut semua, tak ada utuh sekali ada. Orang yang beruntung dan orang yang bertuah ialah orang yang bila dia semaya dia khusyuk. Yang mula sekali lagi khusyuk ni artinya hati kita tu selaras dengan mulut. Mulut baca berapa, mulut sebut berapa, hati turut punggung. Hati turut punggung tu pun mengikut Imam Ghazali nya nombor 2 dah tu. Hak nombor 1 benarnya tidak hati turut mulut. Apa ni hati tidak hati turut mulut, bukan mulut turut hati. Benar tu mari dalam hati dulu, pas mulut jom kata. Kita kata kita baca puas-puas ke hati duk turut punggung mengikuti makna. Tak kena itu orang kelas 2. Kelas 1 sungguh ialah belum pada mulut tu kata berapa, belakang berapa, maka apa nama ni? Belum pada mulut kata berapa tu, maka mulut kita apa ni hati kita dulu. Hati kita dulu, mulut turut punggung. Hati itu nak nyebut batu, nak mengingat batu, pas mulut dia buaya. Itu kok nombor 1 sekali yang boleh jadi kepada kita tak rasa ni payahlah. Tapi walau bagaimanapun, bagi memudahkan kita orang awam, orang kampung, kita baca pas hati turut punggung. Itu tak apalah, kita duduk kelas 2 dulu. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Tuan kita ni kata ja'ala awwala maratibil falah al-khushu'atu salat. Allah Ta'ala buat awal derajat tuah ini ialah khusyuk dalam sembahyang. Artinya bila kita buka Quran, maka sifat orang yang nak jadi tuah ni banyak. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Banyak sifat-sifat orang tuah. Pertamanya orang khusyuk sembahyang. Yang keduanya orang tak memadu pada benda lara. Yang ketiganya orang harta benda dia selalu apa namanya orang panggil derma baik, bercakap baik, memadu sangat. Yang keempatnya orang jaga tubuh badan, apa namanya karak kemaluan, tidak berzina, tidak berapa semua sekali. Banyak sifat-sifat yang menyebabkan kalau kita sifat tu ada di kita, perangannya ada di kita, maka kita ni jadi orang tua. Tetapi dalam banyak-banyak sifat ni Allah Ta'ala bila nombor 1 sekalinya sifat orang tua ialah orang yang sembahyang khusyuk. Itu menunjukkan khusyuk dalam sembahyang ini sangat-sangat dikandaki dan sangat-sangat dipersetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam 2-3-4 sifat tanda kita yang mukmin ini Allah Taala letak sifat khusyuk ini merupakan sifat nombor 1. Ja'ala awwala maratibil falah al-khushu'ah bis-salat. Allah Taala letak awal derajat keuntungan itu ialah khusyuk dalam sembahyang. Dia letak nombor 1 khusyuk. Tujuannya i'laman bi anna man faqadahu fahuwa bi marahil 'an al-fawz wal najah. Bukan nak beritahu bahawa mana-mana orang yang kehilangan khusyuk, maka orang itu akan jauh berpuluh-puluh batu daripada kemenangan dan keuntungan. Mana-mana orang yang khusyuk ni tak ada dalam sembahyang, dia sembahyang tapi hati dia lara. Orang lagu ni kata dia kalau kira batu, berpuluh-puluh batu jauh dia daripada nak dapat keuntungan dan nak dapat kemenangan di akhirat. Kalau kira batu berpuluh batu, maknanya jangan orang jauh benar orang jangan berharaplah akhirat kalau Allah Ta'ala beri keuntungan dan kebahagiaan kepada dia. Tak kita para hadirin semua yang memegang sangat agama ni, lekan carak hak juga dengan agama ni ke akhirat dah. Kalau akhirat ni bagai tak ada kan, enggak mana kan. Siapa dia kat gong nak sembahyang dah. Kok satu dia tu guru setahun mana, tak satu dia tu lepas tahun mana dah tak ada apa dia sembahyang muka dia ni. Kerja berapa sembahyang berapa lima tak boleh. Makan minum tak boleh, berapa tak boleh, ngesah gitu. Tapi oleh kerana akhirat ni bayar semati, surga neraka ni bayar semati, apa orang panggil taat maksiat ni bayar semati, maka mau tak mau fikir kusuk je kan. Sembahyang juga lah. Kerana kita kira bawa bekal untuk akhirat. Kerana akhirat Allah tak makan nasi dah. Orang tak boleh bertanggung lagu ni dah. Orang kira akhirat teluk, orang kira bagi siapa dia banyak pahala. Atas muka dunia ni dia bagi siapa dia banyak pipis. Akhirat teluk orang bagi siapa dia banyak pahala. Dia kemuncak pahala yang kita buat di muka dunia ni ialah sembahyang. Dan sembahyang sendiri itu pula dia minta kita ni khusyuk. Kalau tidak khusyuk kata dia,
maka mung dengan serga kak, banyak puluh batu lah, 1000 batu jauh. Kamu fikir sendiri lah. Itu mana kata dia, Fa'alaman bi'anna man faqadahu. Ialah untuk nak beritahu bahawa mana-mana orang yang kehilangan khusyuk dalam semaya, fahuwa bimarahila 'anil fawz wal najah, maka dia akan duduk jauh berpuluh batu daripada keuntungan dan kekayaan di akhirat. So, waqala sallallahu alaihi wasallam, innama salatu tamakkunun wa tawadhu'un wa tadarru'un wa tad'u yadayka taqulu Allahumma Allahumma. Kata dia semaya ni kata dia tak. Semaya ni kalau setengah orang tanya semaya ni kata dia, terjawablah semaya ni sebenarnya ibadat yang mula dia besok dia salat, tahajud bacaan setengah tu. Itu satu jenis sebutan. Satu jenis sebutan lagi kalau orang tanya semaya ni apa? Semaya ni ialah ketenangan hati dan kerendahan hati dan ketenangan jiwa dan tubuh badan. Di samping tu kita dekat dia, bila dekat dia kita kata Allahumma Allahumma. Ini makna semaya. Semaya ta'rif orang pergi ke atas sikit, orang pergi ke uti sikit. Semaya ni arti tamakkun. Tamakkun maknanya tetap hati. Ini arti kalau kita semaya tak tetap, tubuh badan tak tetap, bergaul lah. Berapa lagi, baik kikilah lah, baik kisokong lah. Pakai mokhai lah, setengah tu. Macam-macam pasal lah. Kalau hal lagu tu, Allah tak tanya semaya. Walaupun kita bahasa semaya, hidup kita ni. Tapi bagi orang itu, khususnya dalam hadis Nabi sebut, innama salatu tamakkun. Sesungguh semaya ni, ia nama bagi apa? Nama bagi ketetapan hati. Wa tawadhu'un dan merendah diri. Wa tadarru'un dan tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita semaya, selain pada tubuh kita kena tetap molek. Hati kita tu kena tunjuk nak Tuhan. Kena tunjuk hati kita ni bukan nak bertemu Tuhan. Bila Tuhan tengok kita ni genak-genak buat geri semaya kita baik belah kacang, baik belah rokok, baik belah sujud, tu hati kita dengan dia tak putus-putus. Barulah Allah Ta'ala berubah nama kita ni adalah semaya, orang semaya. Tapi kalau kita semaya, pas duduk melenggang, apa pun buat malah nak semaya lambat salam lambat sujud, lambat rokok imam bapa lah. Kalau lagu tu semaya tak. Saya ni panggil semaya, tapi Allah Ta'ala tidak berubah nama perbuatan itu semaya. Ini kata guna dia. Wa qad'u yadayka taqulu Allahumma Allahumma. Sambung lagi. Bila tu juga semaya-semaya yang selain pada hati senang gitu gini, tangan mulut dua belah pada ada kat perut tu, belah-belah mulut kata Allahumma Allahumma. Allahumma sini bukan Allahumma semati, maknanya doa. Karena bila kita berdoa kita guna kalimat Allahumma. Begitu juga semaya-semaya ni, belah-belah hati tu nak kena, hati kita tadarru', bolak merendah diri pada Allah Ta'ala. Mulut baca, serta tangan kita dapat mulut, tanda kita duk hormatkan Tuhan. Bila-bila mulut kita berdoa. Doa macam-macam terseling lah. Ada bahasa ihdinas siratal mustaqim. Itu doa tu. Ada bahasa subhana rabbiyal a'la. Ada bahasa rabbil kulli. Ada bahasa Allahumma hdina. Ini semuanya orang panggil, maulah orang panggil semaya. Hati tenang, tubuh badan pula. Kalau tenang molek, duduk diam molek, mulutnya baca. Faman lam yaf'al fahiya khidaj. Mana-mana yang tidak buat begini, maka semaya dia khidaj. Khidaj maknanya kudu. Kudu. Kalau bayar kudung, tak sih. Limbu kudung, kaki kudung, ekor kudung, tanduk kudung, semua bagian kudung ni bagian uduk. Bagian tak boleh orang panggil tak boleh tak laku yalah maknanya. Begitu jugalah. Semaya pun Nabi kata ada juga bahasa jenis semaya kudung. Kita tebas semaya ni nak sembah Tuhan. Nak royak ni kata Tuhan. Tanda ni, aku ni hidup di muka dunia sebagai hamba-Mu. Enggak, ni dia benda Tuhan. Iaitu semaya. Kita nak sembah semaya kita Tuhan ni, kita kena tahu Tuhan ni berapa benda. Tuhan ni bahasa jenis jamilun yuhibbul jamal. Tuhan ni comel, nak pada barang comel. Wagi bayar kudung, wagi bayar ketok, wagi bayar lekok, berapa Tuhan nak tu. Jadi bila kita tahu bahawa Tuhan ni bahasa jenis zat yang suka pada barang comel, ikhtiarlah, kisahlah. Dia jadi semaya kita ni benar-benar jenis ibadat yang cantik, yang comel, mulia. Barulah bila kita sembah pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terima dengan ini tenang, ini hati terbuka.
Wah, itu menunjukkan sembahyang dengan khusyuk ni pun wajib. Yang tiga tu yang kita ni bawa lagi hadis yang menunjukkan khusyuk ni wajib. Nabi kata man lam tanhahu salatuhu wa 'anil fahsya'i wal munkar lam yastad min Allah illa bu'ala. Nabi kata mana-mana orang yang sembahyang dia tidak boleh sekat dia daripada buat benda keji dan benda mungkar, maka arti orang itu tidak kehormatan dia dengan Tuhan dia, melainkan tak semakin jauh. Sembahyang ni khusyuk dia, ada khusyuk dia. Sembahyang ada khusyuk dia. Sebagaimana nasi kita makan ada khusyuk dia, roti kita makan ada khusyuk dia, sayur bila kita makan ada khusyuk dia, susu bila kita minum ada khusyuk dia. Begitu juga lah sembahyang sendiri. Sembahyang ni orang panggil ibadat, tapi khusyuk dia lain pada khusyuk puasa. Puasa khusyuk dia lain pada khusyuk haji. Haji khusyuk dia lain daripada khusyuk zakat. Khusyuk sembahyang ni dia apa dia? Dia boleh menyekat manusia yang sembahyang daripada buat benda wuduh. Wuduh, perangai wuduh, kira wuduh, baik wuduh kecek, baik wuduh mikir, baik wuduh bertindak. Wuduh dia panggil ni ala-ala juga. Kadang-kadang kita sendiri serabut perut. Ada wuduh semua di mulut aku ni. Kapal kau tak ada apa-apa tu menyukuh dah. Tak ada apa-apa ni apa ya. Usah ke orang lain. Nak Allah. Kita kadang-kadang dah lama sangat dia duduk keadaan wuduh ni. Kadang-kadang kita nak marah. Kita. Tapi dah lama berdoa. Kita dah baloknya wuduh tu. Dah kuat wuduh. Kuat. Barulah mengucap la ilaha illallah. Baik. Nak suruh wuduh. Yang ada di kita. Sama ada kita sedar atau tidak. Nak suruh wuduh ni lah. Buat kan? Satu daripada ubat dia ialah sembahyang. Sembahyang ni jaminan Tuhan ada. Bila mula sembahyang, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ni garanti boleh menyekat orang daripada buat wuduh dan benda kecil. Tiba-tiba bila kita sembahyang, perbuatan keji itu ada juga. Maka hari ini tak sembahyang kan? Walaupun kata muni sembahyang, tapi hak semua tak sembahyang. Sebab kita kata kita pergi pada doktor ambil dia. Dia ambil ubat ni lah. Ubat ni baik. Banyak bawa dia mereka punya duit. Dia pun buih kita ambil ubat dia. Makan aku demam juga. Makan habis topik demam, 2 topik demam. Kita jawab doktor, buat apa doktor? Demam mau tak berhenti. Ubat apa? Makan. Dia cek tengok cek darah. Tak ada ubat ni. Tukar makan cek belak. Tukar buku cek belaknya buku ubat. Itu maknanya duduk. Ni banyak ni. Zat gula banyak darah ni. Ni kamu ni tukar. Mu tak makan ubat. Makan benda lain. Cek pelak hak bahasa jenis rupa dengan betul ubat. Dia tukar. Mu makan benda lain. Pada suruh buti dia. Maka cek pelak mana boleh buti dia. Jadi rupa tu rupa ubat dah. Rupa ubat kuning. Bulak dia cek pelak tu bahasa jenis bulak. Rupa dia bulak apa namanya. Kuning tu. Kuning pun kuning. Dia rasa cek pelak kuning. Berapa lagi kek besar pun serupa tu. Maka bertukar di antara ubat dengan cek pelak. Kita ada telah cek pelak. Padahal sepatutnya telah ubat yang menyebabkan demam tak habis-habis. So, ataupun kita makan juga ubat, tapi demam tak betul juga. Kenapa? Kerana bila-bila makan ubat, bila-bila tu juga kita buat benda bisa. Dia kata ni makan ubat tak boleh makan ubat timunya. Bila makan ubat tak boleh buat 3 batu ni. Kita ubat pun makan, ubat timu pun makan, ubat pun makan, pisang pun makan. Bayang pun yang bisa kan. Maka dengan sebab itulah ubat makan tapi demam tak berhenti. Kerana kita buat bagian bisa sama naiknya ubat. Begitu juga saya. Orang ni sembahyang. Pertamanya, dia ada berasa dia sembahyang tu. Tapi dia tak sembahyang sikit abu. Lapuk ya tunggal-tunggik, kumat-kumit mulut. Tapi dia ni orang panggil tunggal-tunggik. Bukan rokok sujud, bukan tunggal-tunggik. Tunggal-tunggik lain, rokok sujud lah. Walaupun keadaan benda tu serupa. Tunggal-tunggik pun jenis rokok sujud juga. Rokok sujud pun jenis tunggal-tunggik juga. Tapi dengan sebab hati dia lara. Hati dia lara. Fikir yang dia mengalami tak tentu. Maka boleh jadi. Apa tidak boleh jadi lah. Menyebabkan walaupun dia sembahyang kok dari-dari. Tapi itu uduh faktu. Itu kena hati mana. Ataupun belah-belah dia sembahyang. Dia sembahyang tu dah. Baca kau boleh ingatkan dia pun tumpu pada Tuhan. Tapi belah-belah dia sembahyang. Belah-belah dia buat bisa. Buat bisa maknanya buat dosa yang menyebabkan sembahyang tak diacu. Pakat acu gitu ya. Air batu beli gas tapi dia jumur tengah panas. Air batu tu beli dah lah. Tapi dah jumur tengah panas tak? Diacu gitu. Sembahyang dah. Tapi dah sembahyang tu dalam perut tu. Nasi hok beli dengan piti haram.
Kita hok beli dengan piti haram. Mula kaki pun hok beli dengan piti haram. Kalau kata berah pun hok tak masuk. Anak tipu apa semua sekali. Jadi semaya tapi dia bisa tu ada, dia tak perlu. Bayar bisa, bayar dosa ni ada tak perlu. Maka semaya dia cair gitu lah. Tak boleh buat apa. Mula yang nikah, orang yang jenis ni tidak dapat nak beki kerana wujud. Sebab itulah kata hadis ni, malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar. Mana-mana orang yang tidak boleh menyekat tulis semaya dia daripada buat benda fahsyak dan benda keji, maka semaya orang lagu tu lam yastad minallahi illa bu'da. Orang lagu tu tidak akan kau bertambah dia dengan Tuhan kecuali kau jauh. Kau jauh dengan Tuhan. Kau tua kau tak boleh takut kau neraka, dan kau tua kau tak boleh tengok ke syurga. Kalau dia kau jauh, tapi bila kita ni kau tua, kau rapat dengan Tuhan. Kau tua kau sok tawabuk, kau tua kau lembah, kau juru. Tapi ada setengah orang tu kau tua kau batal, kau tua kau miang apa ni. Buat guna dia. Kerana dia nya bila-bila semaya, bila-bila dicampur dengan dosa-dosa yang menyebabkan pahala semaya ni itu batal dia kecil. Inilah benda yang kita kena faham molek. Kalau kita berubat tubuh ni, kita kena paten bila-bila makan ubat. Begitu jugalah kita waktu berubat jiwa kita, berubat rohani kita kena paten juga. Dan sebanyak mana benda yang panggil dosa, benda ni lah hak rasa kena paten. Sama ada sakit, sama ada sabsar. Wa mu'zamun nari min mustasghari syarari. Api yang sabsar tu semua sekali pucuk mulut daripada puting gesek kecil ya. Puting gesek tu, puting gesek ni, puting rokok tu, puting rokok ni api sekali boleh api besar boleh bakar sebuah rumah. Jadi tambah sikit lagi maknanya ni orang panggil satu cara. Orang panggil kalau kecil cara muda ya, semaya ni satu sistem politik. Ya Allah Ta'ala tu di muka dunia ni untuk menyekat benda-benda keji di muka dunia. Bila orang semaya tak fikirlah kepala kita dia nak curi. Bila dia ni bahasa dunia orang semaya tak fikirlah kepala kita dia nak menipu. Bila dia semaya tak fikirlah kepala kita dia nak mengetek, dia nak menyapung, dia nak menyopoh, nak berapa. Tak fikirlah kepala kita. Kerana semaya tu dia disebut ihdinas siratal mustaqim. Itu yang tunjuklah pada aku jalan betul. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan nabi-nabi. Bila kita minta Allah Tuhan supaya Tuhan ibu letak kita jalan Nabi-Nabi, Nabi mana curi? Nabi mana ngopok? Nabi mana nipu? Nabi mana nyapung? Nabi mana kata udus? Nabi mana berapa? Bila kita nak kita ni jadi stop fikir Nabi, maka kena bukti bukan ni. Kerana bukan cara Nabi buat kerja. Itu dia. Tapi bila semaya taruh buat juga, timu ni kata orang lain. Tapi hak munuk orang lain. Itu dia. Lepas Tuhan mana nak tolong? 3. Wa hukiya an Muslim ibn Yasar. Satu cerita yang royak mengenai seorang tu guru besar namanya Muslim bin Yasar. Muslim bin Yasar ni kata dia annahu kana yusalli fi masjid Basrah. Satu masa dia duduk semaya di masjid Basrah. Basrah nama sebuah bandar dan dia ni duduk di bawah Iraq. Dan kabarnya bandar ni duduk tengah sibuk perang di antara Iraq dengan Iran lala. Jadi seorang Tok Guru nama Muslim duduk semaya di masjid Basrah. Tengah semaya molek entah macam mana fasaqafa ha'ikul masjid. Dia tengah semaya molek rebah dinding masjid. Masjid Jamiah itu bukan buat dinding konkrit apa semuanya. Dia ambil tanahnya dia ambil tanah lelek. Tanah lelek ditambung tak. Mari panah nak keras jadi batu lah. Tak lama-lama mari hujan mari kapalnya. Betul. Jadi satu masa dia tengah semaya molek, dinding itu degung jatuh. Bila jatuh tu degung, gepor terlemak dinding. Siapa kau orang duduk Kedah? Orang duduk Kedah ni, bung ke dia gugung. Bila gugung, fafazi'a ahli suqi lihaddatihi. Maka terkejut habis orang duduk Kedah ni kerana gempa, kerana gepor dia. Gempur, lemak dia. Kalau lemak tu derah, empat dia tu derah, maka orang duduk beli Kedah tu gege, gapu dia. Bila gapu dia orang dua bayi, tapi tu dulu ni famal tatata. Toknya gapo lah sana dia ni tak ada bunyi apa. Orang jaga begok luar dia. Maya cara dia. Tok sudah. Bila sudah dia ni salam gapo, orang mari gapo dia. Walamma hunni'a bi salamati. Setelah orang mari ramai ucap tahniah bila selamat dia. Mari saya abah Tok Guru jawab salam ujungnya Tok Guru tak kena.
Tak kena, tak ikut dinding. Mari 2 tak selamat, mari 3 tak selamat. Kerana Tok Guru tu lepas daripada mati ikut dinding. Bila orang lain kata lagu tu, ajibah. Dia nak tengok. Dinding apa dia kata? Dinding apa? Orang sebutir gudik, sebutir kedai, mari dapur, gepo, bermak bami-bami, bawa apa ni dinding terjatuh. Dia tak tahu apa sekali. Dia je melayar kat tu dia. Nak wayaknya orang bila kata kau pikat khusyuk tahu apa? Maka gapo hak benda berlaku walau orang sebutir gapo bagi juga sekalipun dia tak tahu sekali. Kalau orang Melayu panggil lalu tua buka tanda tak sedar. Tak ada orang makan nasi cuma nyecuh molek dia patut tua lalu buka tanda tak khabar. Ini. Bila perasaan kita tertumpu pada makanan kita sebab nyecuhnya, sebab kuahnya, sebab ikan bakarnya gapo, nak patut tua anak dia di umur kita tak khabar lalu buka tanda, kita boleh. Tertumpu segala bacaan Allah kita ni pada benda. Begitu juga satu orang yang senang kena molek baca pun kena ngajak dia pun panggil terbuka pintu hati untuk turut menuruti bacaan alat semaya, baik waktu dia rokok, baik waktu dia sujud. Maka segala benda yang berlaku hatta dinding utuh kata-kata punya tunggal sekalipun dia tidak terasa apa. Wa qala ma sya'urtu biha. Bila orang mai royak dinding utuh, gotu dinding utuh, dia kata ma sya'urtu biha, tak tahu tak sedar sikit apa. وقال ابن عباس ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب سالم. Akhir sekalinya juga kita ni bawa satu asar daripada Abdullah bin Abbas. Raka'atan fi tafakkurin khairun min qiyam lailatin wal qalbu salim. 2 rakaat yang kita semaya dengan keadaan tafakkur lebih baik daripada kita semaya yang sepanjang-panjang malam dengan keadaan hati lalai. Artinya Islam ni dia tidak seronok banyak. Islam dia tidak ajar ke orang Islam supaya buat seseparuh tu buat banyak. Dia tidak didik kita. Islam ataupun agama kita didik kita supaya kita buat benda tu tidak molek. Biar bermutu kata orang muda-muda. Orang panggil kualiti kata budak-budak. Kualiti dia ada, mutu dia ada. Sebab kira banyak lah. Hingga sampai kalau dia sanggup semayang 2 rakaat dia semalam ni. Tapi biar garanti hati tu apa nama ni, apa orang panggil? Khusyuk malam. 2 rakaat hak semayang malam keadaan hati khusyuk lebih baik daripada semayang sepanjang-panjang malam dengan keadaan hati lalai. Baca dalam setengah-setengah kitab. Biasanya kita yawi baik, kita arab baik. Kadang-kadang kita jumpa dia royak satu orang semayang 400 rakaat semalam. Hadis setengah kitab dia royak dia kata tu wali tu semayang 400 rakaat semalam. Orang ni semayang 500 rakaat semalam. Kita orang yang mikir tahun, kita milih sekali. Allah rajinnya ya. Semayang 500 rakaat, 400 rakaat semalam. Amba nak ayat adik takut cerita-cerita lagu ni bukan cerita yang membawa pada jiwa kita. Ini cerita yang panggil cerita orang melampau. Yang pertama sekalinya nak cari satu orang yang sanggup semayang 400 rakaat semalam ni. Lagu mana orang? Dia semalam 2 belajar. Siari 2 belajar, malam 2 belajar. Tolak semayang Isya, kita katalah habis semayang Isya ni pukul 9. Tengah apa je lagi? Kita katalah 12 bagi 3. 12 bagi 3 jadi berapa jam ni? Dia kali 4, 12, 8 jam. 8 jam lagi ada ni. Kita nak sumak 400 rakaat lagu mana? Dia sosor rakaat ni habis tak ada 2 rakaat ni kita nak kuasa semaya sunat lah. Orang hak semaya sedaran tu 2 rakaat memakai masa habis tak habis cepat dia kena beri 2 rakaat ni. 2 rakaat semaya. Jadi 2 rakaat Senin ni, kita katalah 5 minit lah, 5 minit serakaat. 5 minit 2 rakaat. 5 minit 2 rakaat. 400 rakaat macam setengah-setengah cerita ni. Nak sumat lagu mana? Jadi pertama barang cerita lagu ni yang menyebabkan orang cenguk. Dengan baca cerita ni cenguk. Kita apa macam ni 400 rakaat. Nak sumat lagu. Tengah-tengah ya? Bang duduk. Tengah-tengah kau kucah laut. Dia nak kata dia semayang lagu ni. Agama tidak ajar manusia buat banyak. Dia ajar manusia ni buat barang comel.
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan yang buat mati hidup, mau mati aku hidup, kita mati anak hidup, anak mati cucu hidup, tali pendek mati hidup. Itu jaga aku. Liyabluwakum. Tujuannya Tuhan nak cuba kita. Nak cuba macam mana? Ayyukum ahsanu amala. Nak cuba dalam amal-amal ni hok mana? Hok buat amalan comel. Dia tidak kata aku nak cuba mula dalam amal-amal ni hok mana? Hok buat amalan banyak. Dia tidak ikut banyak. Dia ikut comel. Sikit tak apa tak comel. Cuma kalau mu boleh buat banyak sekali dengan comel. Tak hajat aku lah. Banyak pada demu, comel pada demu. Tak hajat. Tapi ya, kalau yang kita mesti faham tu Allah Ta'ala nak bagai comel. Maya walaupun 2 rakaat comel. Sedekah walaupun 10 sen. Hati ikhlas. Tambah lagi. Semua benda yang kita buat dengan comel, hak ni lah. Sebab tu kata Ibn Abbas, 2 rakaat ya. Dia kita semayang malam, tapi penuh dengan tafakur. Start daripada bismillah, start daripada Allahu Akbar, sampai ke Allahu Akbar kabir, sampai ke alhamdulillah katsiratu, sampai ke sampai ke ayat, sampai ke berapa tu kita baca dengan penuh hudurul qalb, dengan hati kita hadir molek, dengan kuasa yang kena molek, dengan dada kita lapang molek, sampai ke salat comel habis comel. Maka lebih baik lagu daripada persemayang jep pada faktuah, tapi hati kita rata-rata bila-bila sembut, bila-bila ngatuk, bila-bila kita sih. Buat mening kepala bagi sebab buat hidung ada rasa. Ajarlah dan latih dan diri sendiri buat ibadat dengan comel walaupun sikit. Pusing ikut mana pun ya, khusyuk ni mustahab. Comel itu khusyuk mana. Habislah. Kita khusyuk ni wajib. Ya kita kena faham lah. Lepas pada ni start daripada semaya esok kita nak semaya ni, kalau umur ada lagi kan, teralah semaya ni lah passion baru sikit. Passion baru lagu mana tak? Dengan artikel selama kening kita semaya, celak mulut baca mengat hati kita jenis mulut kena sebab biasa dok mulut lagi semaya, maka dia buat sendiri. Macam kata Jepun apa yang otomatik dia lah. Jangan. Itu semaya hak passion lama. Semaya hak kita nak dalam bentuk barunya. Kita semaya dengan penuh sedar dan penuh faham. Walaupun kita baca tu anjur, sepatah demi sepatah, tapi kita kena faham benda kita. Aku dah tengah buat ni, aku dah tengah semaya. Dan semaya-semaya ni dia zikri untuk ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku semaya, tak lupa Tuhan, itu bukan aku semaya, Tuhan ada ni. Dan orang muda-muda ni kalau boleh dia latih lagu tu, dia muda lagi. InsyaAllah bila lagu tu melekat perangai ni, siapa kau pikat dia bini, siapa kau dia pikat dia boleh anak. Dan dia orang lagu ni dia boleh tegur nak retina dia boleh tegur anak bini dia supaya semaya supaya semaya air buat ni. Kau semaya nak aku buat ni. Asyik itu. Baik, fadilatul masjid wa mawdu'us salat. Fadilat masjid dan fadilat kita buat tempat semaya. Masjid, kelima masjidnya orang Melayu aku panggil masjid. Quran aku panggil masjid. Jadi kita retilah masjid-masjid yang ada sebuah tempat yang dibuat untuk kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Azza wa Jalla, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya memakmurkan masjid Allah ini ialah orang yang beriman dengan Allah di hari akhirat. Ni Allah Ta'ala nak wayak masjid tempat molek, kerana sebanyak mana orang yang mari ke masjid ni ialah orang yang dikira beriman dengan Tuhan. Dan tiap-tiap orang beriman dengan Tuhan tak sepatutnya berilah ke masjid. Masjid ni manfaat sujud, tak kira lah berapa nama masjid ke, berapa nama surah ke, berapa nama balai syaf ke, macam tu. Artinya dia makan kedua je. Orang di ke masjid, orang mukmin. Orang mukmin ialah orang yang pergi ke masjid. Dia pakai kedua belah. Kita mengaku kita agak Islam, kita mengaku kita agak mukmin, pergi masjid malam menjaga-jaga lagi, itu kita seorang. Ataupun mana-mana orang pergi ke masjid, orang lagu tu sepatutnya lah dia kena perhati bahawa dia ni mukmin semati ke tidak. Jangan jadi masjidnya kita pergi, tapi fikirnya bukan fikir orang mukmin. Jangan. Dia kata kalau sebenar mung ni bahasa rajin ke masjid, maka sepatutnya mung ni jadi orang mukmin. Dan sepatutnya gitulah, kerana orang ni
Tak semestinya tak sanggup nak tinggal rumah tangga di masjid. Kalau tidak, kena beri dengan Tuhan lah. Boleh juga ni, kalau duduk di rumah boleh juga main berkecek dengan anak bini, boleh juga nyana-nyana, boleh juga panggil mamuh-mamuh kau berapa kecek kira kau kalau duduk di rumah. Banyak utun di rumah. Tapi kalau kata pindah bagian ni sanggup di masjid juga, ajalah dalam hati kita ni ada percayaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal rumah tangga, tinggal makan minum di rumah, tinggal kursi lembut di rumah, tinggal berapa anak bini di rumah, sanggup pergi ke masjid sedangkan kita tahu masjid tak ada apa sekarang. Tapi kita pergi juga di sana kerana kita yakin di masjid ada benda yang tidak ada di rumah. Di rumah semuanya ada kursi, ada nasi, ada teh, ada program TV juga pasal tapi di masjid ada benda lain. Benda tak ada di rumah kita. Apa dia benda ni? Di masjidnya banyak dah. Misalnya malaikat. Berapa lagi panggil? Ampuni dosa. Penambah yang pahala. Khusyuk tawaduk hati. Ketenangan jiwa. Banyak kajilah benda-benda yang ada di masjid tapi tak ada di rumah. Yang benda-benda lagu ni kalau ada ni semua benda yang sangat mustahak bila kita masuk start masuk dalam kubur lah. Tak hati pakai khidmat. Tak masuk dalam kubur tu nak lupa betul. Nak berapa? Nak pada ampuni dosa. Kalau kita masuk kubur dosa kita banyak. Macam balik tak ada pasal. Kalau kita masuk kubur pahala kita tak ada, saya dah tak ada pasal. Kalau kita masuk kubur tapi Tuhan masa catur dengan kita, tak ada pasal. Jadi nak boleh ke dosa ni kurang, pahala ni banyak, tambah Tuhan pula setuju. Apa lagi tenangnya jiwa pun nak. Benda lagu ni mustahil kalau kita duduk di rumah. Duduk di rumah nak tika yang best mayang ke semua sekali. Kalau duduk rumah juga semata-mata cari pasal cari jiwa kau. Oleh itu kalau mu semati beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka mu sepatutnya ya'muru. Ya'muru maknanya memakmur. Memakmur ni kalau terjemah Jawi lagi maknanya beramal ke masjid atau menghidupkan masjid. Kalau beramal masjid tak ada, kalau kira nak beramal masjid jah, tapi pergi keluar di masjid, ramai juga tu masjid tu dia ada tanah. Dia kalau pergi pakatan rumah, pergi pakatan masjid pergi. Kok lagu ni panggil ramai saja tapi tidak ya'muru. Ya'muru ni pergi biar ramai. Dan bila sampai masjid tu pula kita ni kenal ni masjid bukan rumah aku ni. Rumah-rumah ni boleh buat, rumah ni boleh buat geger. Sini masjid, rumah Tuhan. Kita masuknya kosong tawaduk. Langkah kaki kanan, ulung pada duduk sembahyang dulu sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat 2 rakaat ni orang panggil ibarat salam. Kalau jumpa dengan orang beri salam, assalamualaikum. Jumpa dengan masjid, salam cara dia sembahyang 2 rakaat. Itu orang panggil tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid mana salam ke masjid. Kalau kita pergi masjid kau salam cara dia tawaf. Tawaf 7 kali itu arti ibarat kita beri salam ke masjid. Kalau masjid kita sini salam cara dia ialah sembahyang 2 rakaat. Kalau jumpa dengan orang, salam cara dia ialah assalamualaikum. Itu cara dia, pikak-pikak dia. Lepas tu duduk, sahabat Nabi. Sahabat Nabi kenapa? Kerana kita kenal jasa Nabi. Ya Allah aku kau tidak tahu Nabi Muhammad mari royak tak? Kau tak kenal lah masjid. Kau aku kenal tak bahasa rumah aku, bahasa salannya aku, rumah aku, bahasa kandang lembu aku tu yang aku kenal. Mana aku perga, tengok pasalnya aku reti perga. Kenapa? Boleh fitur. Kalau tengok pasal lembu, aku reti perga. Kerana awak ni boleh ambil baju dan boleh tahu lembu. Kalau tengok rumah, aku reti perga. Kerana awak ni boleh duduk, boleh berapa. Tapi kalau tengok masjid, tak ada jasa apa. Ni tanda tak siapa suruh Nabi Muhammad. Tapi sebab Nabi Muhammad mari raya, bahawa atas dunia ni banyak jenis rumahnya. Kandang lembu pun panggil rumah juga, kandang ayam pun panggil rumah juga. Dan begitu kan. Pak salamnya pun panggil rumah juga, rumah kita pun panggil rumah juga. Hak lagu ni pun panggil rumah juga. Maka hak ni hak benar-benar rumah. Kerana rumah ni boleh jaga mujak dunia pakai akhirat. Kalau kita duduk di rumah kita, maka rumah kita boleh menyelamat kita sekat dunia. Kalau mari hujan tak kena panas, bila kita duduk di rumah. Kalau mari apa? Kalau mari hujan tak kena kalau mari hujan tak basah kalau kita duduk rumah. Tak gitu kan? Kalau mari pagi tak kena panas, kalau orang curi mari tak curi kerana rumah kita ada. Tapi sekat tu dia boleh tolong kita. Rumah kita boleh tolong kita sekat tu je. Bila kita kuat hati, maka rumah kita belah mana besar, belah mana kukuh sekali, maka rumah kita tak boleh tolong kita. Tapi masjid ni, rumah masjid ni boleh tolong kita jauh dunia pasal akhirat. Kita duduk masjid, hujan tak kena, panas pun tak kena, orang curi berapa sini. Bagi dia ni.
Dan kita boleh pahala. Yang menyebabkan bila kita masuk dalam kubur, pahala yang kita duduk geringat di masjid hari itu, dosa yang lurus kita di masjid hari itu, mula kita tak dalam kubur. Maka mana utuh? Beda. Kita buat umum besar dengan buat masjid besar, kita buat umum macam ni, masjid macam ni. Ni benda-benda ginilah. Kalau mu boleh fikir begini, boleh fikir apa-apa kat ni, maka ayat ni amana billah wal yawmil akhir. Musnati boleh main Allah Ta'ala. Dan semati boleh main ayat. Itulah boleh sebut sama. Kalau boleh tiap-tiap butir kapung, kena ada balasah. Tiap-tiap boleh butir kapung, dia ada balasah. Kalau saya tak video, saya nak balasah wan. Jawab dianya, rumah kita sebuah tu, rumah kita tu kita sorang. Jok dia siapa gelengar, siapa kejeria, kita pisah. Pukul rumah kita sorang buat untuk dapat sebuah rumah. Ada pembalasah ni kita pakai. Karena balasan dia untuk lama. Takkan lama tak boleh buat sebab aku takkan sebab lega. Mu tak boleh buat sebab aku takkan tak boleh. Bila bayar tu, kalau rumah semua, kita saya dia buat buatan senang pun kita, maka takkan tak boleh buat akak untuk mengadakan sebuah balasan. Sebuah apa? Tak usah tunggu kajian awal hari, tak usah tunggu siapa dia beri derma. Biar betul, kita di balasan untuk semaya, seluk poket kita untuk buat ibadah. Sedekah tak? Tubuh kita wagi untuk semaya, harta benda kita wagi untuk buat rumah Allah SWT. Dia sama lain di antara tubuh dengan harta. Tu dia, fikir lagu tu baru cara fikir orang mukmin. Kalau tidak fikir lagu tu, kita balas rumah kita buat sarang. Balasan hati Allah beri. Ini fikir cara orang lain, tidak fikir cara orang Islam kita. Ni piti sehari, nanti tinggal di dunia. Buat di kepala dah bos putih. Tak ada pasal-pasal. Dia piti harta benda tinggal kamu-kamu di muka dunia. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir. So, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan walau kamithhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis yang keduanya memberi perasaan pada kita supaya kita ni buat masjid ataupun kita panggil buat balasah, buat surau. Nabi kata mana-mana orang yang buat sebuah masjid kerana Allah Ta'ala, buat balasah kerana Allah Ta'ala, buat surau kerana Allah Ta'ala, walau kami hasil kotor, walaupun surau ni tidak sebesar mana, sebesar sayang burung kotor. Kotor namun bagi sejenis burung dia ada di negeri sana. Kalau kita tengoklah gambar tu, burung ni lebih kurang sebesar burung, besar-besar burung, besar-besar puyuh Jepun lah, besar anak ayam muda kita. Jadi Nabi kata, jadi burung ni bila dia nak sayang agak supaya yang kita kacau sana kacau sini, supaya Belanda lah dia nak telur lah, masuk water dan legut lah. Jadi sebagaimana tempat ayam telur tu nampak siapa-siapa tengok, nampak lembut tengok. Nabi kata kalau buat masjid separuh tu ya, pasal sekarang separuh nampak lembut sikit lah, nampak lembut kot dia, nampak ada kandang-kandang sikit lah. Tapi bila mau buat telah itu alas mati, banallahu lahu baitan fil jannah, garanti Allah Ta'ala akan buat juga untuk dia di akhirat pula sebuah rumah. Jadi kita pergi ke akhirat pula tak payah ikut dia, tak payah bawa gelegar sini, tak payah bawa atap sini. Tengok dunia ada berapa rumah, dia kata ni lah rumah aku cadang, aku buat kamu. Kisnya sebabnya atas muka dunia ni mu ada buat balas sebuah untuk aku. Itu dia. Tak kesananya walaupun sebesar saya dia kata besar saya burung. Nak wayaknya tidak mesti besar, tidak mesti projek 10,000, 100,000, 50,000. Orang Islam dari segi amat ibadah, orang tidak menyeru dengan projek tu banyak. Orang menyeru projek ikhlas. Walaupun 100,000 sekalipun kalau tidak buat lillahi ta'ala, dan 100,000 sekalipun hari itu tidak masjid kalau orang tak bersemaya, ataupun dengan tidak ikhlas ta'ala, ada orang bersama di akhirat. Dan sebab tu cerita masuk kan zaman Nabi hari itu, dalam Quran aku sebut cerita tu, satu orang tu guru jenis Yahudi, dia berdeki dengan Nabi Muhammad kerana dia tengok Nabi Muhammad ni buat masjid di Madinah, orang ramai. Serabut perut tengok orang kau sari, kau ramai dia ngaji dengan Nabi, kau sari, kau ramai dia dengar ucapan Nabi. Dia buat masjid gatek. Buat masjid gatek dengan tujuan nak pecah orang, supaya orang ni masjid Nabi pergi, masjid aku kemari. Reda sikit hati je. Bila pun dah lewat masjid, nak tunjuk dia ni ikhlas dengan Tuhan, dia berjumpa dengan Nabi. Dia perutnya nak tahu berapa orang panggil.
Tahu sangat dengan Nabi tu. Tapi nak tunjukkan bermuka-muka dengan Nabi, dia jumpa Nabi, jemput Nabi, dia buat istiadat membuka masjid lah. Istiadat buka masjid. Kebetulan Nabi ketika tu ya, dia tengah siap dia nak pergi perang satu medan perang namanya Tabuk. Nabi sebagai seorang manusia tak tahu hati turut orang. Dia kata tak apalah. Kalau umur aku panjang balik perang, kalau aku tak mati tak apalah, aku pergilah mayang di masjid ni sebagai tanda buka masjid ni berkat. Bila balik daripada perang, dia buat roya. Dia kata jangan pergi. Jangan pergi masjid tu. Bahkan dibakar. Musuh dia bakar. Kerana tu ayat walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irshadan liman haraba Allah wa